Now, saya nak jawab kenyataan daripada Akmal ni. Yang pertama sekali, Akmal, kita tahulah bodoh tu free, tapi tolonglah jangan ambil semua. Kan, aku jarang cakap macam ni dengan Akmal kan. Kita tahulah bodoh tu free, tapi jangan ambil semua. Kenapa? Tuan-tuan, kita nak bagi tahu Pakatan Harapan tak pernah berjanji menghapuskan PTPTN. Okay? Pakatan Harapan tidak pernah menjanji menghapuskan PTPTN. Yang berjanji menghapuskan PTPTN adalah PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa orang kata, kempen untuk menghapuskan PTPTN itu pada zaman Pakatan Rakyat, bukan Pakatan Harapan. So apa bezanya? Seorang yang sama aja. Bezanya adalah pada waktu itu, dan Rafizi pernah jelaskan pada masa itu, pada waktu itu hutang PTPTN memang boleh dihapuskan. Sekarang ini dah tak boleh. Kenapa? Pada waktu itu kita berkempen, kita katakan bahawa kalau sekiranya hutang PTPTN ini kita tak manage dengan baik, suatu masa nanti, iaitu sekarang lah, kita dah takkan boleh reverse balik keputusan tentang hutang PTPTN dan akhirnya kita tak boleh batalkan. So betul tak apa yang kami kata dahulu, tuan-tuan? Betul lah. Kita kata bahawa masa itu, tahun 2008, kami kata pada masa itu dengan komitmen hutang kurang daripada 15 bilion ke 8 bilion, tak ingat, kita boleh mansuhkan hutang PTPTN. Tetapi kalau kita biarkan dan kita tak bawa benda ni, kita tak perjuangkan untuk hapuskan pada masa itu, maka pada masa akan datang tak ada reverse dah. Kita tak jumpa gear reverse. Pada masa itu kita menang tak? Kita tak menang. Kita kalah. Kita tak jadi kerajaan. So kita tak boleh buat. So apa yang berlaku betul tak apa yang kami cakap sekarang ini, tuan-tuan? Betul kan? Yang peliknya, saya pelik satu benda. Akmal duk hentam Pakatan Harapan, tapi dia tak pernah hentam PAS. Yang cakap benda tu nak hapuskan PTPTN baru-baru ini, bukan baru ini, dalam last campaign dia orang dan dalam last dia orang punya manifesto adalah PAS. Pakatan Harapan, saya adalah salah seorang yang memeriksa manifesto Pakatan Harapan. Di dalam itu tidak ada mention mengenai menghapuskan PTPTN. Cuma kami kata bila gaji 4,000 pada waktu itu, kita kata baru boleh start bayar. Gaji 4,000 baru boleh start. Itu baru Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, bukan Pakatan Rakyat, bukan juga PAS. Kerana setiap manifesto kami ini dibuat pada tempoh pilihan raya itu berlaku. Kita tak boleh ambil manifesto tahun 2008, tahun 1999, lepas tu kata, tengok, 1999 kamu pernah cakap macam ni, 2008 kamu pernah cakap macam ni. Ini tahun 2024, bye. Tahun 2004, 2024, dah 20 tahun. Engkau 20 tahun dulu pun kau tak habis belajar. Tiba-tiba sekarang kau nak cerita yang 20 tahun dulu punya cerita. Baik kau cerita 100 tahun dulu punya cerita. Kita melihat, manifesto kita akan melihat situasi dan keadaan semasa dulu. Kami pernah berkata kami nak hapuskan PTPTN tahun 2008 kerana pada waktu itu PTPTN boleh dihapuskan. Dan kita kata kalau sekiranya PTPTN tidak dihapuskan, pada masa akan datang, iaitu sekarang, kita tak akan boleh reverse balik decision tersebut. Betul tak apa yang kami kata? Betul tak apa yang kami kata? Jadi tuan-tuan, kita nak macam mana nak kata? Nak lihat, kita nak lihat pemuda UMNO ni, orang yang sepatutnya sudah menginjak kakinya ke hadapan. Kita tak nak ungkap cerita lama. Bila kita berlawan tahun sebelum kita bergabung di bawah kerajaan Madani, kita berlawan, kita tak nak ungkap cerita lama. Kita boleh buka cerita. Kita boleh buka cerita bagaimana apa yang UMNO dan Barisan Nasional buat, apa yang Najib buat, apa yang BN buat pada waktu itu. Kita boleh cerita. Boleh je saya nak buat cerita, bukan lama pun, beberapa tahun lepas je. Tapi kenapa sekarang ni kami tak nak buka cerita? Sebab masa ini kita kata tak apa, kita nak melangkah ke hadapan. Macam mana kita nak majukan negara. Tapi Akmal ni masih lagi nak membawa ke cerita belakang. Dan cerita belakang bukan cerita 2-3 tahun lepas, dia cerita 20 tahun yang dahulu. Kalau kita nak cerita 20 tahun dahulu, tuan-tuan, banyak kita boleh cerita. Banyak kita boleh buka. Banyak benda yang kami boleh buat sehingga boleh melukakan hati orang Barisan Nasional dan juga UMNO. Boleh.
Tetapi kami memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Soalan utama, kenapa Akmal Saleh tiba-tiba nak attack kita? Macam saya kata, Akmal Saleh bila dia attack, dia bukan attack Pakatan Harapan. Dia nak attack, sebenarnya dia attack Zahid. Kan saya kata, dia nak attack Zahid. Kenapa tuan-tuan? Dia tunggang nama Najib. Dia tunggang nama Datuk Seri Najib. Kononnya, Najib sekarang dulu buat macam ni, Najib buat macam tu. Dia nak tunggang itu. Bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Tak luak pun pada kami. Dia nak comparekan dengan siapa? Dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi hari tu, ini nak tunjuk apa orang kata tak setianya dia pada pimpinan. Zahid Hamidi dah kata diam dah lah, cukup lah. Zahid Hamidi dah kata supaya stop attacking. Dia stop tak? Nur Jazlan stop. Tapi dia stop tak? Dia tak stop. Kerana apa? Sebab memang saya kata, dia sebenarnya berada di dalam politik ini bukan untuk apa orang kata nak memajukan negara kita ataupun UMNO ke hadapan. Bagi saya nampak dengan perbuatan ini seolah-olah dia memang cuba untuk jatuhkan kepimpinan Zahid Hamidi. Seolah-olah lah. Sebab kita pun tahu dia ni orang yang incline cenderung kepada apa orang kata cenderung kepada Hishyamuddin. Cenderung kepada kem sebelah. Kita pun tahu benda tu. Jadi Hishyamuddin dan kem sebelah ni memang sayang kepada PAS, memang cenderung kepada PAS. Kan? Jadi that's why kalau kita perasan dia tak attack PAS tuan-tuan. Dia attack Pakatan Harapan. Dia attack Pakatan Harapan ni bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Dia nak attack Zahid. Itu orang kata pukul anak untuk sindir menantu. Dia pukul anak tu bukan untuk dia nak pukul anak tu. Dia nak pukul anak untuk sindir menantu dia. Itu tujuan dia. Dan saya bawa cerita itu Akmal Saleh. Yang ni pula apa orang kata cerita Syed Saddiq. Syed Saddiq kata kenapa dibuat belanjawan ini tanpa perincian terlebih dahulu. Sepatutnya perincikan lebih dahulu, barulah buat belanjawan. Rafizi jawab, bekas menteri termuda patut sedia maklum proses siapkan belanjawan. Belanjawan akan mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan, sekiranya setiap butiran perlu diperincikan sebelum dibentangkan, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dia berkata, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq sepatutnya maklum mengenai perkara ini sebelum mengkritik pengumuman menarik balik petrol RON 95 bagi golongan berpendapatan T15. Rafizi berkata, cadangan belanjawan adalah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun hadapan. Justru, angka yang dibentangkan hanyalah unjuran dan anggaran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor, baru dimasuk dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan. Setelah diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamarkan baru boleh diumumkan, maka bertahun-tahunlah kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawan yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda, katanya. Rafizi juga menafikan dakwaan bahawa kerajaan tidak memikirkan rancangan untuk menarik balik subsidi daripada golongan T15. Sebaliknya, pelbagai cadangan dan kaedah digunakan mentakrifkan kemudian telah dibincangkan di peringkat kerajaan. Sekarang, setelah kerajaan membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula RON 19 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang dimuktamarkan itu akan diangkat untuk dipersetujui oleh jemaah menteri. Takkanlah orang sokol sebijak Syed Saddiq ni tak faham prosedur. Kan? Prosedur ni tuan-tuan, macam kita kata belanjawan ni unjuran, anggaran. Sekurang-kurangnya ada guideline untuk tahun hadapan bagaimana berbelanja, apa dasar-dasar, apa polisi yang berkemungkinan akan dilaksanakan. Setelah itu, kajian itu dibuat, baru diangkat kepada jemaah menteri untuk diluluskan. Itu pun belum tentu lulus. Mungkin setelah dibawa, mungkin ditolak, diubah. Mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Sebab itu dinamakan ada perbincangan. Itu dinamakan unjuran. Itu dinamakan belanjawan. Kalau ini pun Syed Saddiq tak faham, saya pelik lah macam orang Muar boleh pilih dia. Tapi itulah. Tak apa. Kan? Tak apa. Lepas ni kita boleh lawan dia balik. Kan? Kita boleh lawan dia balik. Dan membawa kepada satu perkara yang sekarang ini yang amat besar.
Ahli Bersekutu Bersatu pertikai keputusan JPP kata tak akan ubah apa-apa. Macam saya sebut hari itulah. Timbul pertikaian berhubung keputusan pemilihan bagi Sayap Bersatu dengan seorang anggotanya membuat aduan kepada ROS. Jawatankuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu hari ini mempertahankan keputusan tersebut yang menyaksikan Chong Fat Ful mempertahankan jawatan Ketua Bersatu yang disandangnya. Menurut anggota yang membuat aduan itu, Francis Xavier Maiva, terdapat 25 bahagian sayap itu di seluruh negara, tetapi hanya 11 bahagian yang terlibat dalam pemilihan. Saya juga ada bukti berlaku salah guna kuasa dan unsur rasuah dalam pemilihan kali ini. Dia, tuan-tuan, akhirnya dia membawa kepada satu implikasi kepada pemilihan di dalam Bersatu ni. Implikasi paling besar adalah Bersatu boleh diharamkan. Itu implikasi paling besar lah. Tapi bagi saya the most important thing untuk kita nak faham ialah kita kena faham bahawa dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, the only way apa orang kata, kerajaan pembangkang maju ke hadapan adalah dengan mereka kena menukar kepimpinan yang ada. Kalau sekiranya masih kekal dengan kepimpinan yang ada sekarang ini, saya rasa Even Bersatu pun tak boleh bertahan lama. Even Bersatu pun tak boleh bertahan lama. Dan kalau aduan daripada ahli itu betul boleh diterima, percayalah tuan-tuan, Even Bersatu boleh diharamkan.